Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Musa inni 'uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Sa'ad, Pengerusi Qaryah Suratul Jumaat Al-Ikhwan. Yang dikasihi Encik Nurdin bin Saleh, Timbalan Pengerusi Qaryah Suratul Jumaat Al-Ikhwan. Para pegawai surau, ahli-ahli jamaah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita iftitah majlis kita pada malam ini dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan seluruh rasa tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan-limpahan nikmat dan kurnia yang besar-besar, yang tidak henti-henti, yang tidak putus-putus. Moga-moga dengan limpahan-limpahan nikmat dan kurnia-kurnia tersebut menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal baik kita, dikafaratkan segala dosa dan kejahatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita dalam kelompok, dalam golongan orang-orang yang mendapat bantuan, pertolongan, syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi di yaumul mahsyar kelak. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung muzakarah kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang dan dihimpunkan oleh Syekh Al-Alimul Allamah Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dan kita sambung muka surat 94, baris yang ketiga daripada bawah, kalau ikut cetakan yang saya betul. Yang Rumi tu tahu Kasar awal yang Rumi. Ya? Bab yang ke-9, pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. 233. Dan kita sambung, dan ketahui olehmu bahwasanya redha dengan qada Allah itu. 234. Dan ketahui olehmu bahwasanya redha dengan qada Allah itu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya redha dengan qada Allah itu
kelakuan yang dipuji lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Jadi redha kita ni dalam bab yang ke-9 daripada 10 bab. Bab yang ke-9 daripada 10 bab sifat-sifat yang mahmudah. Dan kita dah sampai sifat yang ke-9. Dia semua ada 10 ya. Habis 10 tu khatam kitab. Jadi bab yang ke-9, bab yang ke-9 itu ialah tentang sifat redha dengan qada Allah Ta'ala. Qada Allah Ta'ala maksudnya ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku sejak azali, tanjizi qadim. Allah Ta'ala telah tentukan apa yang akan berlaku pada masa sekarang, pada masa yang telah lalu, pada masa yang akan datang. Itu semua dalam ilmu Allah. Semuanya itu adalah iradat Allah. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu pun yang berlaku tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ketentuan Allah, telah ditentukan semenjak azali. Jadi dalam ilmu tauhid, antara sifat Allah yang wajib kita ketahui ialah iradat. Iradat ni tugasnya apa? Apa kerja buat sifat iradat? Menentukan. Dan dia ada ta'aluk dia. Apa kerja buat dia? Tugas sifat iradat tu. Tugas sifat iradat tu ta'yin, maknanya menentukan. Tentu apa? Tentu apa saja, sama ada ataupun tiada, sama ada hitam ataupun putih. Siapa yang bagi ketentuan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan semenjak azali. Jadi bila dah berlaku, itu dinamakan qadar. Qada, ketentuan semenjak azali. Bila berlaku, itu dinamakan qadar. Itu takdir tu qadar. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Al-imanu bil qada'i wal qadri. Iman, percaya dengan qada qadar. Percaya dengan ketentuan Allah, baik buruk semua daripada Allah. Itu daripada apa tu? Rukun iman. Jadi rukun iman yang ke-6, percaya dengan ketentuan Allah. Jadi semua yang berlaku adalah dengan ketentuan Allah, satu pun tak lari. Semuanya dalam urus tadbir Allah yang maha hebat, yang maha berkuasa atas segala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi di sini apa makna ridha? Ridha maknanya suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala dan ketiadaan i'tirad. Minggu lepas kita baca. Jadi suka hati ni makna apa? Maknanya senang hati, puas hati, dan ketiadaan i'tirad terletak dalam apa tu, bainal qausain, dalam bracket tu, dalam kandungan tu, menyangkal. Menyangkal makna membangkang, membantah. Makna terima ketentuan Allah Ta'ala tu tanpa bantahan, no objection, tanpa bangkangan, terima. Tapi nanti dia akan detailkan lagi. Hak baik terima, hak buruk pun terima juga kan. Sekali dia detail lagi. Jadi pada minggu ni kita baca perenggan yang seterusnya dan ketahui olehmu. Ketahui maknanya is'al wa ta'allam hatta ta'lam. Belajar, tanya sampai tahu. Ketahui maknanya belajar, tanya sampai tahu. Bahwasanya redha maknanya puas hati, senang hati, suka hati dengan qada Allah itu, dengan ketentuan Allah tu, satu kelakuan yang dipuji. Maknanya kelakuan apa ni? Kelakuan hati
Bila dalam ilmu ni, dalam ilmu tasawuf, dia sebut kelakuan, itu makna kelakuan hati. Kelakuan yang dipuji makna kelakuan hati yang dipuji, lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Maknanya semua orang Islam yang aqil, yang baligh, wajib bersifat dengan sifat ridha, wajib tahu sifat ridha, wajib. Telah berfirman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ni dalam juzuk amma, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Itu surah Al-Bayyinah. Di dalam tu pada ayatnya ke-8, radhiyallahu anhum wa radu an. Telah redha, artinya telah redha Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman, yang mengerjakan amal yang baik. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, contohnya macam tafsir Ibnu Katsir, disebut radhiyallahu anhum ay bi ta'atihi. Ay bi ta'atihi. Jadi Allah Ta'ala redha dengan mereka, dengan ketaatan mereka tu Allah Ta'ala redha. Wa radu an, dan mereka redha dan redha mereka itu daripadanya, ay bi thawabihi. Jadi mereka orang-orang beriman, mereka beramal soleh, dan mereka redha dengan balasan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu, wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu. Sakhatuhu tu dia boleh baca sukhtuhu pun boleh, sakhatuhu pun boleh, ada masdar. Boleh baca dua wajah, boleh baca sakhatuhu bima qadallahu lahu ataupun sukhtuhu bima qadallahu lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat Nabi, min ahadil mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang diberi berita gembira masuk syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 10 orang. Ada seorang pengarang tu dia letak buku dia 10 orang yang dijamin syurga, Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Di antaranya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalifah yang 4 Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Itu kena baca buku tu lah. Ada 10 orang. Artinya setengah daripada tuah manusia. Setengah di sini maknanya sebahagian. Sebahagian daripada tuah, sebut tuah di sini maksudnya kebahagiaan. Sebahagian daripada kebahagiaan orang, kebahagiaan manusia, tuah manusia. Tuah manusia di sini bukan semua manusia. Tuah orang Islam. Sebab manusia kalau tidak Islam itu tidak diterima amal mereka tidak diterima. Di sebahagian daripada tuah manusia, yakni orang Islam, redha manusia tersebut, redha orang Islam tersebut dengan barang yang menghendaki akan dia. Jadi dengan apa yang Allah kehendaki oleh Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dia redha. Dan sebahagian daripada celaka manusia, sebahagian daripada celaka manusia murkanya dengan barang yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala baginya. Jadi dia tidak redha, dia bangkang, dia bantah apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, tidak terima, tidak redha. Itu daripada syaqawatil insan, daripada tanda-tanda kecelakaan. Sebab tu kita baca Allahumma khtim lana bis sa'adah wa la takhtim alaina bis syaqawah. Daripada hadis ni lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam sa'adah.
nak terima segala ketentuan Tuhan. Senang hati, puas hati, tak bangkang. Wala takhtim alaina bisyaqawah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan kami daripada orang celaka. Husnul khatimah, dapat husnul khatimah. Orang yang redha dengan takdir Allah, husnul khatimah. Orang yang tak redha dengan takdir Allah, tak dapatlah husnul khatimah, su'ul khatimah. Dan bahwasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Jadi ahli syurga ni dapat semua apa yang mereka hajat, apa yang mereka nak dalam syurga, semua dapat. Daripada nikmat yang kecil-kecil kan. Nak kadang-kadang kita tengok apa tu, nak kereta terbang tak jadi kan. Buat kereta macam drone je tak jadi, bukan kereta. Nak kereta terbang, nak apa lagi, rumah besar, nak emas banyak, semua dapat. Tapi kemuncak semua tu ialah apabila mereka minta dan Allah Ta'ala tanya mereka. Tuntutan ahli syurga berfirman, Allah Ta'ala bagi mereka itu, madza turidun fataquluna ridak. Artinya, akan apa menghendaki kamu hai sekalian ahli syurga, apa yang kamu nak wahai ahli syurga, maka bersembah mereka itu, maka jawab mereka itu, redha engkau. Itu yang kadang-kadang orang sebut, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkaulah maksudku dan redhamu lah yang kami tuntut. Jadi semua nikmat-nikmat tu bila Allah Ta'ala bagi, termasuklah nikmat yang paling besar dalam syurga itu ialah ru'yatullah, melihat Allah. Tapi melihat Allah bukan dengan biji mata ni lah. Kita serahlah maksud itu, kita serah kepada Allah, kita beriman dengan hadis tu. Tapi last sekali kemuncak bila ditanya nak apa? Nak redha. Macam ni kita pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, dia pun berlawa duduk lah 2-3 hari. Tapi kalau tengok dia punya layanan tu tak elok, mana boleh duduk dalam rumah tu. Duduk saat duduk nak balik. Pasal apa? Pasal layan tak elok kan. Jadi layan tak elok pasal apa? Mungkin sebab dia tak berapa nak seronok lah, kacau privasi dia kan. Ataupun ada benda-benda lain lah, dia nak pergi jalan tapi orang mari rumah dia, dia tak boleh pergi jalan. Jadi kadang-kadang apa ni, anak-anak dia kan, kadang-kadang orang rumah dia, kadang-kadang dia sendiri kan. Jadi tak seronok, tak reda. Dia tak reda, tak best lah kita pun tak boleh duduk lama, cunggit lah. Macam itulah juga bila duduk penghuni syurga, bila duduk dalam syurga, apa yang kamu nak, maka mereka jawab redhamu ya Allah. Biar Allah Ta'ala tu bila masuk dalam syurga, semua dia redha kan. Semua dia redha bila masuk dalam syurga tu. Kita harap macam tu lah. Maka jika engkau bertanya, dia memang macam ni metod. Ni metod orang-orang mengajarnya. Ni cikgu-cikgu ni, pakar-pakar. Metod orang mengajar, dia tanya. Maka jika engkau bertanya, betapa aku himpun, ni yang penting. Ni yang penting. Kak redha tadi senang-senang, ni susah sikit. Tak tahu lah, mungkin susah sikit lah. Saya harap yang live tu faham ni. Sebab tadi ada yang tanya kan, nak masuk dalam apa kuliah. Ini penting. Maka jika engkau bertanya betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat. Apa maksud dia ni? Dia kata ni ada satu masalah. Kan kalau dalam filem-filem ni
ada satu masalah. Kan? Dia tanya masalah ni macam tu, masalah. Bagaimana, betapa tu maksudnya bagaimana? Bagaimana aku ni himpun antara redha dengan qada Allah, redha dengan qada Allah, dan benci akan kufur dan maksiat? Boleh himpun ke redha dengan qada Allah dan benci dengan maksiat? Kita tengok maksiat, kita redha ke tak? Macam mana? Boleh himpun ke redha dengan benci? Jangan tanya. Dia bagi satu masalah. Dia kata, sekarang ni kita cerita tentang redha dengan qada qadar. Allah Ta'ala buat semua, baik buruk semua daripada Allah. Al-imanu bil qadri khairi wa syarrihi min Allah. Iman dengan ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, baik buruk semua daripada Allah. Jadi kita redha dengan qada dan qadar Allah. Kita redha. Dia macam mana boleh redha dengan maksiat? Boleh redha dengan kemungkaran? Macam mana aku himpun dua ni dalam satu? Boleh ke tak boleh? Dan keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala juga, kan? Allah Ta'ala bagi hak elok pun dia yang tentukan. Dia buat yang tak baik, yang tak elok, yang jahat pun dia buat juga. Semua tu qada Allah. Nescaya aku jawab bahawasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya dua pihak. Dua pihak ni apa? Kalau dalam kitab lama tu, dua pihak ni macam dua tilik lah. Dua tilikan lah kita nak kata. Dua jawapan kan? Dua cara kita nak faham. Dua pandangan. Dua pandangan. Jadi pihak yang pertama, dia jawab dulu. Dua pihak, dua tilikan, dua pandangan. Pandangan pun tak apa sesuai dulu. Tak apalah, dengar dulu. Dua tilikan, dua cara kita nak faham. Dua cara juga. Pihak yang pertama, cara yang pertama, bahawasanya keduanya dengan qada Allah dan kehendaknya. Maknanya keduanya apa? Keduanya makna redha dengan qada Allah dan benci dengan kufur dan maksiat itu. Dua-dua itu kehendak Allah. Dua-dua itu kehendak Allah. Maka daripada ini, dari pihak, daripada pandangan ini, daripada ini maksudnya pihak pertama ni, pandangan ini, pihak wajib. Maka daripada ini pihak wajib kita redha dengan keduanya, kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Jadi memang Allah Ta'ala buat semua. Dia buat hak baik, dia buat yang maksiat pun dia buat. Allah Ta'ala dengan ketentuan dia. Allah Ta'ala yang tentukan maksiat, Allah Ta'ala yang tentukan kufur. Dia tentulah, dia tentu. Semua itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kita redha tu bukan maknanya kita ni duduk diam macam orang curi, kan? Punya keluar tengah-tengah malam pukul 12, pukul 1 duduk mari berjaga tepi surau, tengok pencuri, biar. Pasal apa? Kita semua kena redha dengan ketentuan Tuhan. Tak kena. Di sinilah kita kena beza antara ilmu tasawuf dengan ilmu fiqh. Tak sama. Maknanya apa? Kelakuan hati dan zahir itu lain. Beza antara yang batin dengan zahir itu beza. Kelakuan hati kita redha, memang Allah Ta'ala buat semua tu. Adapun kelakuan zahir, bila Allah Ta'ala buat, dia buat bukan semata-mata buat. Dia tak buat suatu benda yang sia-sia, melainkan liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala, untuk uji antara kamu ni mana antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi redha, kita barang kita kena curi redha, tapi pergilah buat report polis. Redha tapi kena ada usaha, ada ikhtiar. Usaha ikhtiar itu amal zahir. Redha amal batin. Amal batin ni maksudnya apa? Semua kata Tuhan Allah, redha, sabar, redha. Amal zahir kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Allah Ta'ala suruh kita usaha, Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Dan pihak yang kedua, bahawasanya keduanya dengan usaha dan ikhtiar, dan orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini maknanya yang kedua kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya. Jadi kita kena benci. Benci itu benci bukan kata tak rela. Allah Ta'ala bagi jadi ada maksiat dan bagi jadi ada kufur, supaya kita ni benci kepada maksiat dengan kita menegah maksiat. Jadi menegah tu ikut level. Kalau kita bukan pemerintah, jangan duk pergi tembak tu, tak boleh lah. Itu kita ambil tugas pemerintah, tugas pasukan keselamatan. Yang salah kadang-kadang orang, jadi kita man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, faman lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tengok munkaran, tegur dengan tangan. Kalau tak boleh tegur dengan tangan, tegur dengan lidah. Kalau tak boleh tegur dengan lidah, tegur dengan hati. Tegur dengan hati itu selemah-lemah iman. Dia kata dah kita boleh. Ada senapang ni, kerajaan bagi senapang. Buat aja pergi acu senapang. Tak lama lagi polis mari, tangkap tu. Orang suruh tembak tupai, dia nak pergi tembak orang. Jadi tak kena boleh tempat. Jadi sebenarnya hadis tu tegur dengan tangan, tegur dengan lidah, tegur dengan hati, itu mengikut level kita. Level kita ni level apa? Kita bolehlah cakap tu pun kena beralih juga, kena ada lapik. Tak boleh rentam sembrono macam tu. Tegur dengan tangan kita tak ada kuasa. Tapi dalam Korea ni ada kuasa tuan imam ni. Kalau imam pun kalau khalwat lah, tak tahulah saya dengar itu kan. Tapi kalau tuan imam seorang, dia lari dulu. Dia kena ada juga orang. Kena ada juga kan. Baik tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita faham lah. Jadi redha dengan kufur dan maksiat tu maknanya kita redha tu kehendak Allah. Adapun maksiat dan kufur yang terjadi itu, kita kena tegur, kita kena atasi, kita kena bantah. Kena buat setakat yang upaya lah. Tak boleh juga kita setuju. Sebab setuju dengan maksiat itu maksiat. Ridha bil kufri kufrun, wa ridha bil maksiati maksiatun. Ridha ataupun setuju dengan maksiat itu maksiat, setuju dengan kufur itu kufur. Dalam kaedah dia sebut lagi ar-ridha bisyai'i ridan bima yatawalladu minhu. Bukan pandangan, tak sesuai pandangan. Bukan satu pandangan. Tapi dia panggil apa tu? Tilikan ke apa? Tilikan. Apa dah? Judgment. Dia kata redha dengan Allah, tak
Jadi tak redha dengan kufur maksiat tu dalam bab ilmu zahir, ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita tak boleh, kita tengok maksiat pun tak apalah, kehendak Tuhan tak boleh. Dari segi dalam hati itu semua adalah daripada ketentuan-ketentuan Allah. Boleh. Kalau Mu'tazilah dia macam ni, dia bagi dia Allah Ta'ala tak buat benda jahat, Allah Ta'ala buat benda baik je. Sebab apa? Sebab kalau kita buat, kita kata Allah Ta'ala buat benda jahat, jadi Allah jahat. Kita fikir cara rakai dia, dia tak tengok nas. Dari segi nas, Allah Ta'ala wallahu khalaq kulla syai', Allah Ta'ala yang cipta semua. Cipta semua maknanya apa? Yang baik dan yang buruk. Tapi cipta tu untuk apa? Untuk uji kita, mana di antara kamu orang beriman, mana antara kamu orang yang kufur. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat, kan, dalam hati kita, apa yang Allah Ta'ala buat semua baik. Pasal apa baik? Kufur takkan baik. Dia buat kufur itu sebab untuk membezakan antara batas iman dan kufur. Dia buat maksiat sama. Dia buat maksiat untuk kita dapat beza. Kalau dalam maksiat, kita macam mana nak tahu ada maksiat? Dia buat maksiat supaya kita tahu, oh yang ni maksiat, yang ni yang dia tak suka, oh yang ni yang baik, yang ni yang dia suka. Jadi dia boleh cipta semua. Dia cipta orang yang sempurna, boleh. Cipta orang yang cacat juga boleh. Kalau dia cipta orang cacat, dia pun cacat kan? Bukan makna dia cacat. Maknanya dia boleh cipta semua. Kalau semua orang sempurna, dia boleh cipta yang sempurna, dia tak boleh cipta yang cacat. Tapi bila dia cipta yang cacat, maknanya dia maha sempurna, dia boleh buat semua. Maha suci Allah yang maha sempurna. Dan wajib kita larang daripada keduanya, jadi maksiat dan kufur. Seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Wajiblah kita suruh benda yang wajib. Wajib suruh benda yang wajib, wajib lah. Contoh apa wajib? Suruh benda yang wajib. Suruh anak sembahyang, wajib. Lagi apa lagi benda yang wajib? Suruh berhukum dengan hukum Allah, wajib. Berhukum dengan hukum Allah, wajib. Lagi apa lagi yang wajib? Semua yang wajib lah. Belajar fardu ain wajib. Kita beritahu lah orang wajib ni belajar fardu ain. Dia nak mari tak mari, itu dia punya hal. Dia nak belajar tak belajar, tu dia punya pasal. Dia dengan Allah lah. Kita bagi lepas kita. Alhamdulillah kita di surau ni lepas. Esok kalau Tuhan tanya, panggil tuan pengurusi, panggil tuan imam, panggil setiausaha, panggil ahli jawatankuasa, insya-Allah lepas. Pasal apa lepas? Pengajian fiqh ada yang fardu ain, tauhid ada yang fardu ain, tasawuf ada yang fardu ain, tajwid ada yang fardu ain. Lepas tu pasal apa yang ni orang ni tak boleh baca, esok dia orang-orang ni semua ni mereka akan tunjuk ni, tuan pengurusi, saya tak boleh baca Fatihah. Tuan imam, saya tak tahu ni bab-bab hukum sembahyang. Mereka akan cakap kita. Ni orang yang tak datang ni, mereka akan cakap kita. Cakap pengerusi, cakap imam, cakap ahli jawatankuasa, Haji Basir, Encik Zaki, Encik Nordin, semuanya nanti dicakap, dipanggil. Tak kira. Tuhan nanti tanya ni, apa yang kamu buat ni? Orang ni tak boleh baca Fatihah. Apa yang kamu buat ni? Orang ni tak tahu ni sifat-sifat mahmudah mazmumah. Kita boleh kata, kami dah buat kelas fardu ain. Haji Basir dah letak dalam viral lah
tuan mengerusi FB live lagi. Dia tak tengok habis, kita berlepas dulu habis, kita selesai. Dia jawab, kita selesai lah. Tu yang kita fokus buat fardu ain dulu. Lepas tu ada lah mengajar apa Ustaz Hamdi kan 40 hadis, nanti ada tafsir yang fardu kifayah. Apa yang jawatan kawasan masjid tak buat fardu ain, siap lah itu. Jamil Pak. Bukan dekat pengerusi imam, jawatan kawasan semua. Saya tak bercakap. Tapi kalau ada jawatan kuasa dia kata, ni tuan pengerusi, saya cadang kita buat fardu ain, kita kena bagi kesedaran. Tapi pengerusi kita tak mau. Tuan imam kata tak mau. Lepas lah seorang tak setuju dengan dia, lepas dia lepas. Alhamdulillah, kita alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Dan wajib kita larang daripada keduanya, daripada maksiat dan kufur dari segi fiqh, dari segi zahir. Seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan, suruh buat baik, kerana bahawasanya redha dan benci itu tiada berlawanan keduanya. Macam mana dia kata tak berlawanan redha dengan benci? Jadi tak berlawanan sebab apa? Sebab dalam dua bidang ilmu yang berbeza. Redha ni dalam dua bidang ilmu yang berbeza. Yang kita dah cerita ni bab ilmu tasawuf, kelakuan hati apa yang Allah Ta'ala bagi semua kita redha. Adapun Allah Ta'ala bagi itu kita faham untuk menguji kita, untuk kita berusaha membuat kebaikan, untuk kita menegur, memberi nasihat kepada yang tak betul, yang salah. Jadi tak berlawanan. Apabila ada keduanya pada dua pihak yang berlainan, macam tadi dua pihak berlainan. Sebab ini dalam bidang ilmu tasawuf, yang satu lagi dalam bidang ni tegur-tegur kemungkaran, semua ni dalam bidang ilmu fiqh. Bab-bab hati semua ni dalam bidang ilmu tasawuf. Dan kerana bahawasanya barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan menegur daripada kejahatan, masuk keduanya di dalam redha dengan qada Allah, maka adalah ia orang yang jahil. Jadi jangan campur antara tegur kejahatan, suruh buat baik dengan redha dengan qada Allah. Redha dengan qada Allah itu adalah dalam bab ilmu tasawuf. Manakala kita tegur orang buat maksiat, kita menasihati orang dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang baik, itu adalah dalam bidang ilmu fiqh, tu bab amal zahir. Dia beza antara amal zahir dan amal batin. Dan kita faham bahawasanya Allah Ta'ala bila dia buat begitu untuk menjadikan kita orang yang beriman, menentukan antara batas iman dan kufur, begitulah juga untuk menonjolkan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur, orang yang buat amal soleh dan orang yang buat amal yang tidak soleh. Maka adalah orang yang jahil, orang yang jahil kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada mungkar. Jadi kita memang Allah Ta'ala buat turun tu, Allah Ta'ala buat macam tu sebab nak suruh kita tegur. Allah Ta'ala bagi ada kufur tu sebab apa? Sebab dia nak suruh kita masuk dalam kampung berdakwah dekat orang asli. Dia nak suruh kita bagi tahu tentang keindahan Islam. Dia buat tu ada masalah. Kan dia buat saja. Tapi siapa yang buat semua tu? Dia buat. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita faham, supaya kita beramal, supaya kita buat berdakwah. Dan wajib melarang daripada mungkar. Dan jika engkau bertanya, betapa aku redha dengan bala, itu yang tadi habis lah. Yang tadi itu habis lah. Bab redha dengan qada Allah, redha dengan ketentuan Allah, dan benci dengan kufur dan maksiat. Itu habis lah, selesai tu.
Dua benda ni kena beza betul-betul, kena faham elok-elok supaya tak jadi caca merba, supaya tak tersalah. Ni banyak. Yang kadang orang tasawuf sendiri pun salah. Orang tasawuf tak mengaji ni, dia ada kira nak berhatinya, mengaji tak mau, tak boleh. Dia kira nak berhati, cari guru sana, cari guru sini. Yang Nabi duk bagi dalam hadis apa semua dia tak buat pun. Yang zikir-zikir yang kita duk zikir dia tak buat pun. Satu lagi kita nak tegur ni, tuan-tuan dan puan, dia dalam bab tegur ataupun membantah yang maksiat ni maknanya yang kita tak boleh ingkar kalau benda tu benda yang diperselisihkan. Sebab dalam kaedah dia kata al-inkaru innama fi mattafaq alaih la yunkiru ala makhtulifa fi. Ingkar ni kita boleh ingkar, maksiat kita boleh ingkar bila mana maksiat itu disepakati oleh para ulama. Adapun maksiat yang tidak disepakati kita tak boleh ingkar. Bagi contoh apa dia? Membaca qunut lah. Ada orang kata tak payah baca qunut lah. Tu benda khilaf, tak payah ingkar. Siapa nak baca, tak baca sudah. Orang tak baca, kita nak ingkar, tak payah ingkar. Sebab apa? Benda khilaf. Dia tak mau baca, tu hak dia. Kita nak baca, dia jangan kata kita. Kita jangan kata dia, dia jangan kata kita. Kita masing-masing faham. Agree to disagree. Tu ya. Dan jika engkau bertanya, betapa aku redha dengan bala ni. Jadi bagaimana pula dengan bala bencana, malapetaka? Macam mana redha juga agak dengan bala bencana, malapetaka? Dari dalam hati kita redha. Dan adalah bala itu pekerjaan yang dibenci. Jadi siapa yang suka bala-bala, kena malapetaka, siapa yang suka? Tak ada orang suka. Nescaya aku jawab dengan bahwasanya benci akan bala. Cukup nanti kita sambung balik. Kita sambung tambala tadi, mana dia? Dan jika engkau bertanya, sambung, dan jika engkau bertanya betapa aku redha dengan bala. Boleh. Sikit saya nak peringat sikit tentang sembahyang. Semayang yang kita duk biasa, kalau boleh kita pun cerita ya, kadang-kadang memang kita tak tahu kan siapa yang ada dalam majlis, siapa yang tak ada dalam majlis. Jadi Nabi sebut balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi siapa-siapa pun boleh sampaikan kepada orang lain. Tak semestinya saya saja yang cakap. Mungkin Tuan Mursi boleh cakap, Tuan Haji Bakar boleh cakap, Tuan Haji Basir boleh cakap, Tuan Haji Zul, Doktor boleh cakap, semua orang boleh cakap. Tapi kita kena faham dulu sebelum kita cakap apa yang kita nak cakap. Kita tengok kadang-kadang orang ni dia tak tahu dia masbuk ke dia muafiq. Ramai ni. Sebab saya terkesan sangat tu sebab kadang-kadang saya tak jadi imam, saya datang lambat. Jadi saya tengok orang ni dia masbuk, tapi dia puluh juga nak habis Fatihah. Dia puluh juga nak habis Fatihah. Jadi bila masbuk, dia nak habiskan Fatihah juga, dia kena niat cerai daripada imam, mufaraqah. Kalau nak habiskan Fatihah, kalau dia tak mau, kalau dia tak habiskan Fatihah, dia lebih baik tak payah habiskan Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya dia ikut imam, dia dapatlah rakaat tu. Tapi kalau imam rokok, dia duk baca Fatihah lagi, sedangkan dia boleh rokok sekali dengan imam sebab dia masbuk. Dia tak rokok sekali dengan imam, dia masbuk. Apa makna masbuk? Maknanya dia tak ada masa baca Fatihah. Masa dia berdiri dengan imam tu, imam berdiri, dia pun berdiri, dia tak ada masa untuk baca Fatihah. Bacaan pertengahan. Bacaan pertengahannya maknanya tak terlalu laju, tak terlalu perlahan.
dia tak ada masalah. Dia baca pun sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataupun ihdinas siratal mustaqim. Jadi elok kalau dia tak ada masalah, imam dah rukuk, terus rukuk dengan imam. Tak perlu habiskan baca al-Fatihah. Jadi apa dia punya akibat dia bila dia tak rukuk dengan imam? Bila dia tak rukuk dengan imam rukuk, dia tak rukuk lagi, dia duduk berdiri lagi. Imam yang tidak sami Allahu liman hamidah, dia baru rukuk. Dia tak kira dapat rakaat tu. Tak dapat rakaat tersebut, tak dapat. Ni kita kena peringat kadang-kadang. Ni ramai ni. Saya tengok kadang-kadang 3-4 orang. 3-4 orang bukan seorang tu. 3-4 orang. Tu kalau sekali sembahyang kadang. Jadi tak faham sama ada masbuk ataupun muafiq. Masbuk maksudnya bila dia berdiri dengan imam, dia tak sempat, tak ada masa untuk baca Fatihah, bacaan sederhana. Tak ada masa untuk habiskan Fatihah, tu tak ada masa. Ikut imam lah. Jadi bila dia tak ikut imam, dia habis bila nak habiskan juga baca Fatihah. Imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam yang tidak, dia baru rukuk. Jadi dia dikira tak dapat rakaat tersebut walaupun dia rukuk. Lagi dia kena taubat. Tapi masalah dia tak taubat. Itulah itu yang kita kena beritahu. Jadi yang ada pakai beritahu pada yang tidak ada. Dan masbuk ini tak kira rakaat pertama boleh, rakaat kedua boleh, rakaat ketiga boleh, rakaat keempat boleh. Kan? Dia tak kira rakaat, bukan kira rakaat pertama je. Yang orang faham rakaat pertama je, tu pun kadang dia tak dapat rukuk dengan imam. Yang kata dapat rukuk dengan imam ni, bila imam rukuk, dia sempat rukuk dengan imam qadar tamakninah, baru dia dapat rakaat tersebut. Kalau tak sempat, tak dapat tamakninah, masa rukuk tu tak dapat tamakninah. Contoh, imam rukuk, dia baru rukuk, imam bangun, tu tak dapat pun, dia mesti imam rukuk, dia baru rukuk. Qadar tamakninah, baru dia dapat rakaat tersebut. Kalau tak dapat qadar tamakninah, ni sekadar kata subhanallah, sempat subhanallah, subhana rabbiyal azim, contoh, okey dapat. Tak dapat tamakninah, kira tak dapat rakaat tu. Jadi selagi imam bagi salam, dia kena tambah lagi rakaat yang dia tak sempat. Dan tak kira sama ada rakaat pertama boleh jadi, kadang-kadang rakaat ketiga boleh jadi. Ketiga macam mana? Dia baca, imam baca tahiyat cepat, ataupun dia bangun daripada sujud untuk baca tahiyat tu lambat. Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, imam dah naik dah, dia baru assalamu alaina. Dia nak habiskan juga baca tahiyat. Tak boleh dia habiskan, tapi dia kena faham. Bila waladdallin amin, imam rukuk, dia tak rukuk, dia dikira masbuk ni. Rakaat ketiga dia kira masbuk rakaat ketiga. Jadi bila imam rukuk, dia tak rukuk. Imam yang tidak ada baru rukuk, dia kena tambah lagi rakaat tu. Kira tak dapat rakaat tersebut, tak dapat. Yang ni ya, yang kita tengok ramai orang tak berapa nak faham. Kadang orang kerap mari surau tapi bab ni dia kurang sikit. Ni antara tugas kita lah. Yang tahu ni kalau tengok, kita tegur lah. Jadi tegur tu kena cara dia lah. Biasanya orang ni kalau yang boleh terima semua teguran ni, teguran pengerusi lah. Kalau orang lain tegur sama level tegur, silap-silap dia letak penumbuk besar ya. Tiba-tiba pengerusi ya, panggil, mau mari Zat. Haji Basir kan, Haji Basir takut sikit lah, polis. Allah a'lam bis-shawab. Sekali lagi saja, wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilmuhu atam insya-Allah. Kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap saya mohon banyak-banyak ampun dan maaf. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.